Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi alladhina balaghud darajatil ula bi'uluwi miqdarih. Situ deh. Betul? Betul dah. Jadi sambungan laginya kita muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi. Kita masih lagi dalam khutbah kitab. Nah, belum ngaji lagi ni. Baru dah baca khutbah bagi kitab dia baru. Hari ininya masuk pada berselawat dan salam ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diiringkan kemudian daripada selawat salam ke atas Nabi, selawat salam tu juga diminta di pohon. Didoakan agar Allah Ta'ala mencucurikan as-salatu wassalamu tu, selawat dan salam tu, ala alihi, di atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Quran tidak ada dalil yang menyuruh kita selawat di atas keluarga Nabi. Itu tak ada. Cari Quran tak ada. Lihat sini. Karena Qurannya suruh selawat ke atas Nabi saja. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu dalil kata suruh selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang hak inti hadis, dia tak selawat ke atas sahabat, tak ke atas keluarga Nabi sebab apa? Tak ada dalam Quran. Dia selawat Allahumma salli ala Muhammad gitu jelah.
Lepas tu daripada manakah kita reti kata kena selawat juga ke atas keluarga Nabi? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Kaifa nusalli 'alaika fis salati ya Rasulullah?" Bagaimana kami nak selawat ke atas engkau di dalam sembahyang ya Rasulullah? Lalu Nabi ajar selawat Ibrahimiyah. Ada juga selawat yang serengkah-rengkah selawat. Mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengok. Jadi daripada hadis itulah kita faham kata sunat juga selawat di atas keluarga Nabi. Walau tak ada dalam Quran, tapi sabit dengan dalil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sebab tu kata dia wa ala alihi. Diulangkan lafaz ala. Sebelum tu ada da'ala wassalatu wassalamu ala tarjumanil uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatih. Nah tu sepatutnya tak payah ulanglah ala tu. Kenapakah diulangkan orang panggil ala? Sedangkan lepas ni wa sahbihi wa ashabihi tidak dikatakan wa ala ashabih atau wa ala sahbih, tak ada, tak kata itu. Tapi wa ala alihi mari ulang dengan ala. Ni perlu juga kita kena tahu tu ni. Tu ni ilmu dia panggil. Pertamanya kerana kita orang ahli sunnah wal jamaah ni mengiktikadkan rahmat dan sejahtera yang Allah Ta'ala limpah kurnia kepada Nabi Muhammad, itu tidak sama setara dengan apa rahmat dan sejahtera yang Allah Ta'ala limpahkan kepada keluarga Nabi Muhammad. Beza. Berbeza dengan kelompok Syiah. Fuak Syiah yang kata rahmat sejahtera Allah ke atas Nabi sama juga ke atas keluarga Nabi. Sebab apa? Sebab keluarga Nabi selevel dengan Nabi. Tu. Sebab apa? Sebab mereka juga imam maksum. Para imam-imam yang diikuti yang maksum, yang tidak mengerjakan dosa. Seperti para anbiya mursalin maksum, tidak mengerjakan dosa. Siapa kata? Syiah. Maka sebab tu Syiah dia reka hadis maudhu'. Konon-kononnya Nabi bersabda. Padahal Nabi tak sabda. Tu ingat baik-baik tu. Mana? Kononnya Nabi kata, la tafsiluni aw la tufassiluni baini wa baina ahli bi'ala. Jangan kamu ceraikan. La tufassilu baini wa baina ahli. Jangan kamu ceraikan di antara aku dan keluarga aku. Mana? Dalam selawat bi'ala dengan kalimah ala. Itu. Lalu sebab tu kalau kita pasal YouTube, cuba dengar orang Syiah selawat lagu mana. Tapi jauh dia, fok dia hak selawat kuat bila dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tu amaliyah ahli sunnah. Tapi tak lekat di kita ahli sunnah. Fok kita senang Nabi Muhammad. Kerapak bibi muduk Allah selawat dia ni. Amaliyah ahli sunnah lekat di Syiah. Syiah kalau dengar Nabi Muhammad fok selawat ramai-ramai. Tapi cara selawatnya beza. Mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu cara selawat Syiah tu. Jangan buat gitu surah. Nombor buat gini kok surah ni surah Syiah nama ke. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tengok. Dia tak ada wa ala ali Muhammad. Tu kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa tu? Pertama kerana selawat rahmat yang kita minta Allah Ta'ala turun limpah kurniakan kepada Nabi Muhammad, itu tidak sama dengan apa yang dilimpah kurniakan kepada ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Beza. Pasti makamnya berbeza. Itu. Kenapa? Kerana keluarga Nabi itu bukan Nabi. Keluarga Nabi bukan maksum. Lagi pula keluarga Nabi itu pula banyak maqamat dia, banyak peringkat dia. Ada keluarga fi maqamil madhi dia panggil. Keluarga Nabi pada maqam puji. Ada keluarga Nabi fi maqamid du'ai. Ada keluarga Nabi pada tempat berdoa.
pada maqam berdoa. Makna lain tu, ada keluarga Nabi fi maqamiz zakati, ada maqam keluarga Nabi pada tempat bicara haram makan zakat. Sedekah wajib, zakat. Beza? Beza. Nah, tu nanti kita akan bahas. Tu. Tu. Jadi oleh kerana tu, kita selawat kepada keluarga Nabi dengan diulangkan ala wa ala ali Muhammad. Nah itu. Dan di atas keluarga Nabi Muhammad. Kerana apa pertama? Kerana limpah kurnia yang kita minta Allah Ta'ala beri kepada keluarga Nabi, itu tidak akan sama sekali menyamai dengan limpah kurnia yang kita minta Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, kerana apa? Alim ulama kita wa ala alihi. Padahal boleh sah, tak salah dari segi bahasa, wa alihi tak salah. Jadi jangan pula bila kita dengar ada ulama ahli sunnah wal jamaah selawat sallallahu ala wa alihi, tu sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Syiah ni tok guru ni, jangan pula gitu dah tu ni. Sah saja dari segi nahwunya, sah dari segi bahasanya, sah, boleh maknanya, tak salah. Tapi kenapa juga ulama kita ahli sunnah berkeras mendatangkan wa'ala? Ini ialah satu bentuk nahyu anil munkar, cegah kemungkaran. Apa kemungkaran? Yakni mungkar yang dibuat oleh kelompok ahlul bid'ah, iaitu Syiah, mendatangkan hadis palsu tak deh. La tufassilu baini wa baina ahli bi'ala. Maka tanda i'tiraf, kritik, tolak, rak. Fuak Syiah didatangkan wa ala alihi. Awal-awal lagi tu kritik dah puak Syiah. Tu lawan puak Syiah dah. Itu dah. Baik, kita baca dulu Arab dia. Wa ala alihi alladhi balaghud darajatil ula bi'uluwi miqdarih wa ashabihi alladhina bazaghu nujumal huda binassi akhbarih. Baca ngawakah rih gitu tu sebagai bersajuk dipanggil, bentuk sajuk. Tu. Apa terjemahannya? Dan atas keluarganya. Minta supaya rahmat, as-salatu, rahmat, selawat, mana rahmat, nikmat, wassalamu, sejahtera, tambah ketenangan, ziyadatut ta'minillah tu. Minta ditambah ke keamanan, ketenteraman tu. Minta juga diturunkan kedua-duanya ala alihi, atas keluarganya, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Kalau keluarga Nabi fi maqamil madhi, keluarga Nabi pada tempat puji, itu maknanya kullu mu'minin taqi. Kullu mu'minin taqi. Itu tiap-tiap orang mukmin taqi, yang bertakwa pada Allah. Orang yang duduk di tangga buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Tu walaupun dia bukan zurriyahnya Nabi. Itu walau dia bukan keturunan Nabi. Itu hak Nabi kata, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati ahli baiti. Aku tinggal dua perkara pada kamu, kalau kamu pegang sungguh-sungguh dua perkara ni tak akan sesat sampai ke bila-bila: Quran dan keluargaku. Siapa keluarga sini? Yang auliyai. Tu wali-waliku, ulama-ulama yang mengenal Allah. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, yang dia ajari. Itulah orang panggil wali. Kita duk nampak wali ni hok terbaik atas langit. Tak tahu rumah duduk mana dalam perut bumi. Dia pakai seluar pendek tak semaya pun wali ni. Wali juga, wali setan. Tu atau tidak wali pun orang panggil kuali. Kerana wali-wali ni orang jaga syariat zahir batin. Jaga syariat zahir batin.
Maka siapa lagi kalau bukan ulama tu ialah wali? Tak ada. Imam Syafi'i itu wali. Ibnu Hajar Al-Haytami itu wali. Imam Rafi'i itu wali. Imam Khatib Syurbini itu wali. Imam Subki itu wali. Mereka ulama dan mereka lah aulia. Tu. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi kata inna ahla baiti yazunnuna. Tak ingat dah hadis tu. Sesungguhnya keluargaku, dia cek dalam Google. Google ya hafal. Ni kita dah hafal. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan Nabi kata inna ahla tak jumpa ni. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesungguhnya ahli bait aku ni menyangka bahawasanya mereka itulah yang dekat dengan aku. Walaisa kadzalik. Bunyi gitu lebih kurang. Kamu tak ingat dah hadis tu. Padahalnya tidak begitu Nabi kata. Sesungguhnya ni cuba dah. Nabi kata mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibn Hibban wa Tabrani wal Baihaqi. Nabi kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahla baiti haula'i yarawna annahum aulan nasi bi. Tuh. Nabi kata inna ahla baiti, sesungguhnya ahli baitku. Ahli bait di sini ni maksudnya ialah zuriat Nabi, keturunan Nabi gitu pula. Haula'i, mereka itu yarawna annahum aulan nasi bi. Berpandangan mereka itu merasai, dalam riwayat lain yazunnu. Ini yarawna. Berpandangan, menyangka, maknanya menyangka mereka itu akan bahawasanya mereka itulah aulan nasibi. Selebih-lebih manusia dengan aku, maknanya mereka lah paling utama. Itu lah. Walaisa kadzalika, padahal bukan seperti demikian itu, bukan seperti apa yang mereka sangka. Inna auliyai, sesungguhnya wali-wali aku itu, minkumul muttaquna, mereka daripada kamu yang bertakwa mereka itu. Man kanu wa haitsu kanu, siapapun adalah mereka itu dan di mana saja adalah mereka itu berada. Tak kira dia bukan orang Arab macam Salman Al-Farisi. Apa Nabi kata? Salman min ahli baiti. Tengok, Bilal bin Rabah itu bukan Quraisy. Bilal orang Afrika, orang kulit hitam, orang Ethiopia, gigi saja putih kalau senyum tu kan. Tapi Nabi kata Bilal min ahli baiti. Tengok. Tu orang panggil ahlul bait fi maqamil madhi. Hak dalam Quran kata innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hanya saja menghendakilah oleh Allah Ta'ala tu menyucikan ahlul bait daripada segala dosa-dosa akan sebagai suci sungati-ngati. Maknanya mahfuz, mereka ini mahfuz. Apa makna mahfuz? Allah Ta'ala jagakan mereka daripada mengerjakan dosa, serta berlaku mereka mengerjakan dosa lalu mereka segera bertaubat kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tak ada dosa. Bukan macam kita kan? Kita buat dosa, kek lagi ya, taubat, muda lagi. Kau tunggu nanti tua lah taubat. Kita lagu tu. Aulia wali tak gitu. Pak terjatuh buat dosa, taubat selalu, ngalir air mata selalu. Tu artinya mereka tu mahfuz. Itu dia panggil wali fi maqamil madhi, ataupun ahlu baiti fi maqamil madhi. Keluarga Nabi
pada maqam puji. Siapa? Mukmin yang bertakwa kepada Allah. Gitu ya. Yang kedua, keluarga Nabi fi maqamid du'ai, keluarga Nabi pada tempat berdoa. Ni kalau gini ni doa ni sebenarnya. Lafaz seperti khabar, dia panggil khabariyah lafzan, tapi insya'iyah maknan. Pada makna doa. Wassalatu wassalamu ay Allahumma salli wa sallim. Gitu dah. Jadi doa ni. Nah, jadi keluarga Nabi pada maqam doa, apa kita duduk tasyahud tu lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa kan? Allahumma ya Allah ya Tuhan, salli rahmatilah ala sayyidina Muhammad, di atas junjungan kami Muhammad, wa ala alihi, dan di atas keluarganya Nabi Muhammad. Doa. Kalau keluarga Nabi fi maqamid du'a, keluarga Nabi pada tempat berdoa, siapakah mereka? Kullu mu'min, tiap-tiap orang mukmin, walau kana asiyan, sekalipun dia tu kaki maksiat. Kerana apa? Orang hak kaki maksiat ni lah lebih mustahak berhajat kepada didoakan. Gitu sebab tu Nabi kata syafaati yaumal qiyamati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aku pada hari akhirat kelak untuk ahlil kabair. Ahli kabair mana orang yang berkeahlian, berkeahlian mana orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, itu maknanya di kalangan umat aku. Itu. Jadi semua umat Nabi Muhammad ni naknya umat ijabah, umat Islam maknanya, umat Nabi belaka. Tak kira siapa dah lah ni umat Nabi belaka. Tapi umat Nabi ada dua. Ada ummatul dakwah, ummatul ijabah. Hak kafir tak masuk Islam lagi dia panggil umat Nabi juga. Tapi ummatul dakwah, umat Nabi hak perlu kita ajak, kita dakwah, kita seru. Dakwah ni tak mesti ajak ayo masuk Islam gitu ni. Ajak dengan kelakuan itu lebih fasih daripada ajak dengan lidah. Dilalatul fi'li aqwa min dilalatul qawli. Ajakkan dakwah dengan perbuatan itu lebih kuat daripada ajakan dengan lidah. Kenapa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah, kelakuan, perangai, perbuatan, akhlak budi kita tu lebih jelas daripada lidah kita bercakap. Itu ni. Itu lagu tu. Itu ummatud dakwah. Tak masuklah ummatud dakwah. Umat Nabi hak mana? Keluarga Nabi hak mustahak didoakan, iaitu ummatul ijabah, umat yang menyahut seruan Nabi, mengucap doa syahadat, umat Islam. Maka kita semua ni keluarga Nabi dalam tempat berdoa. Jadi hak kita duduk selawat, duduk berdoa tu kena kita dah tu. Rahmatilah olehmu ya Allah ke atas Nabi dan ke atas keluarga Nabi. Siapa tu keluarga Nabi? Aku masuk itu. Mana? Kita masuk itu. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi yang banyak melakukan dosa, orang panggil mukmin asi. Jangan duduk belagak wali lah kita mukmin asi. Mukmin yang banyak maksiat dengan Allah Taala. Maka keluarga Nabi juga, tapi fi maqamid du'ai, pada tempat berdoa. Bila sebut kata keluarga Nabi yang haram makan zakat, ini orang panggil ahlul bait Nabi fi maqamiz zakat, dia panggil fi maqamiz sedekah. Keluarga Nabi yang haram makan sedekah zakat ni berkhilaf 4 mazhab. Khilaf, selisih pendapat 4 mazhab. Imam Abu Hanifah berpendapat keluarga Nabi yang haram makan zakat tu ialah Ali Ali, keluarga Sayyidina Ali, Ali Ja'far, keluarga Sayyidina Ja'far, Ali Uqil, keluarga Sayyidina Uqil bin Abi Talib. Ja'far, Ali, Uqil ni anak Abu Talib lah kan. Ali Abbas bin Abdul Muttalib. Ali Harith bin Abdul Muttalib. Ni 5 keluarga ni kata Imam Abu Hanifah yang dimaksudkan keluarga Nabi haram makan zakat. Itu lagu tu deh.
Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu. Mana? Banu Abdul Muttalib, Banu Hashim. Imam Malik kata Banu Abdul Muttalib, Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali kata Banu Hashim. Imam Syafi'i dua-dua. Mana? Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Inilah yang dikatakan keluarga Nabi haram makan zakat. Itu maksud keluarga Nabi dalam bab haram makan zakat. Itu. Jadi keluarga Nabi itu ada umum khusus dia dengan zuriat Nabi. Tiap-tiap zuriat Nabi belum tentu keluarga Nabi pada makam puji. Gitu. Keluarga Nabi juga. Tapi belum tentu pada makam puji. Tapi tiap-tiap keluarga Nabi pada makam puji belum tentu zuriat keturunan Nabi. Lagu tu. Tak habis. Tapi sini dia kata keluarga keluarga Nabi yang sampai, mana yang sampai, mana yang mendapat, yang mencapai, mereka itu keluarga Nabi kepada beberapa pangkat yang tinggi. Tengok, ini kembali kepada keluarga Nabi pada makam puji. Adapun Sayyidina Ali, Fatimah, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, ini lebih lagi daripada keluarga Nabi, dia panggil Ahlul Kisai. Itu. Tu orang hak duduk di bawah selimut Nabi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil mubahalah dengan fuak-fuak Nasrani Najran. Ada ni. Nasrani Najran. Ini Ahlul Kisah dia panggil. Ahlul Kisah. Tinggi lagi daripada Ahlul Bait. Sebab itulah ulama dia buat orang panggil syair sebagai orang panggil apa? Wirid bacaan untuk menolakkan bala. Mana? Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Tu almarhum Tok Guru hamba dulu Sayyidi Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirah. Apa nak baca wirid tu? Orang lah ni syirik. Syirik selalu dah. Apa maksud? Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah. Bagi aku ada 5. 5 orang yang dengan bertawassul kepada Allah dengan 5 orang tadi itu, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkatkan wabak yang membinasakan. Harral waba'il hatimah. Menghancurkan wabak yang membinasakan. Mana 5 orang itu? Hak kita bertawassul. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Itu. Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Murtada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Wa Fatimah dan Fatimah alaiha salam. Wa ibnahuma Hasan wal Husain. Hasan mirip dengan Nabi daripada pihak kepala sampai ke pusat, dan Husain mirip dengan Nabi daripada pusat sampai ke kaki. Itu 2 cucu Nabi yang sangat Nabi kasihi. Lin Nabi qurratu ainin. Al Hasan summa al Husain lin Nabi qurratu ainin. Hasan kemudiannya Husain bagi Nabi kita ialah mata permata hati. Itu. Tu orang lain ni punya Hasan Husain Ali Syiah lalu. Tak boleh bunyi nama Ali Fatimah Hasan Husain Syiah lalu bengok oleh. Ali Fatimah Hasan Husain bukan Syiah. Syiah tu hak tak malu nak mengaku kata pengikut Ali yang gitu ya. Tak percaya terbuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apakah perbuatan Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika menulis nama Ali, Fatimah, Hasan dan Husain? Mereka tulis Ali alaihi salam, Fatimah alaiha salam, Husain alaihi salam, Hasan alaihi salam. Ini perbuatan ahli sunnah, tetapi diambil oleh Syiah. Ingat baik tu. Pas Syiah dia salah mana Syiah? Syiah ni salah dia ialah menuhankan Ali.
menuhankan, memaksumkan Ali dan para ahlul bait zuriat Nabi. Nah, dan mencaci maki serta mengkafirkan sahabat Nabi. Ni salah dia. Nah. Jadi bukan kita nak lawan Syiah tu siapa kita pula dibenci kepada keluarga Nabi. Maka kita tu dipanggil apa? Nasibiyah, nawasib. An-nawasib. Ya dua ni. An-nawasib, ar-rawafid. Dua. An-nasibiyah, rafidiyah. Rafidiyah tu Syiah je lah. Nah, dua ni dia orang panggil apa? Tidak tawassut, tidak duduk di tengah-tengah. Mana? Kalau Syiah Rawafid, mereka tu membela keluarga Nabi melampau-lampau sampai tahap ada yang menuhankan Ali, yang menabikan Ali ada. Yang menuhan tu lagi gila. Kenapa ni? Yang menabikan Ali ada. Kata Jibril salah turun wahyu ke Muhammad patut Ali, tapi oleh kerana Ali kecil lagi kata ni. Macam-macam. Sehingga mengkafirkan sahabat. Ini salah dia. Kemudian di sebelah ni pula nasibiyah atau nawasib. Mereka ni membela sahabat sehingga memunafikkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sampai kata Fatimah merajuk dengan Abu Bakar kerana Fatimah pernah pergi minta peninggalan, bagai peninggalan ayah dia kan, harta. Abu Bakar kata, aku pernah dengar Nabi kata, kami nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi ni tidak boleh diwarisi harta-harta kami. Jadi hak Baitul Mal. Maka Fatimah pun paling punggung merajuk, tak nak jumpa dengan Abu Bakar lepas tu. Kata kelompok Rafidi, Nawasib atau Nasibiyah, kelakuan Fatimah tu seperti puak-puak munafik yang merajuk dengan Rasulullah apabila Rasulullah tak bagi harta ghanimah, rampasan perang. Tu. Ini nawasib ni. Mereka membela sahabat tapi memunafikkan dan mengkafir. Munafik tu berat pada mengkafir lagi, kerana munafik tu nifaq. Apa? Izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Menzahirkan Islam tapi kafir kufur tu di batin hati. Nah, mana mengkafir jugalah keluarga Nabi. Ini. Jadi Rafidiyah mengkafirkan sahabat, melampau-lampau mengangkat keluarga Nabi. Hak ni pula membela sahabat, tetapi sehingga memunafik dan mengkafirkan keluarga Nabi. Dua-dua ni sesak gila babi belaka dua-dua. Jadi ni patuh hak betul hak mana? Hak betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana? Cintakan keluarga Nabi, cintakan sahabat Nabi. Dua-dua ni kita kena akak belaka ala ra'si, atas kepala kita belaka. Kenapa? Semua ni sadatuna, junjungan kita belaka. Apa yang berlaku di kalangan keluarga Nabi dengan sahabat Nabi, ada orang panggil berselisih pendapat, kembali kepada kaedah ijtihad, kerana semua tu mujtahid. Betul dua pahala, Ali betul dua pahala, Sayyidina Muawiyah salah satu pahala. Gitu. Berlaku peperangan Siffin sampai mati gapo bunuh, itu semua tu ialah tiupan-tiupan fitnah daripada puak-puak Abdullah bin Sabah berjaya melagakan taifataini minal mu'minina qatatalu. Dua taifah orang mukmin yang saling bunuh, berjaya dia tiup ke fitnah. Ni panah. Perang saudara. Hinggalah Sayyidina Hasan yang menjadi pendamai. Hasan jadi pendamai. Sebab tu zaman Sayyidina Hasan tu digelarkan dia Amul Jamaah, tahun bersepadu, berjamaah, bersatu padu. Berapa? Hasan bagi jawatan khalifah kepada Muawiyah, maka aman. Tapi Muawiyah ijtihad pula lepas tu. Mana? Dia tak nak serah kepada syura. Dia nak jadikan diri dia sebagai raja yang pertama dalam Islam. Maka jadilah sistem monarki yang pertama lepas Muawiyah. Dia warisi kepada anak dia Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu tu cerita sikit sejarah. Habis itu. Tu. Jadi ahli sunnah wal jamaah bukan makna ahli sunnah tak boleh demo ni mina tukar ahli sunnah Syiah. Demo berhimna beli kau bini demo kaki patimu Syiah ke demo.
Tak boleh bunyi Ali Fatimah syiar lalu. Tak betul tu pemikiran tu. Ali Fatimah tu kita punya ahli sunnah wal jamaah. Nah, tu dah. Habis itu. Jadi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita tu, wak wirid syair dua tadi tu. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Tu dulu baca ramai-ramai lepas maya maghrib, lepas wirid baca ramai-ramai. Tu apa minta dengan Allah Taala berkat bertawassul dengan 5. Mana? Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Mudah-mudahannya diangkat wabak yang membinasakan. Tu benar kadoh sebenarnya ni. Cuma demo gireko macam-macam pula hok masuk. Omikron lah, umrah kerung lah, konkrit kerung lah, macam-macam jenis masuk pula nama baru. Hok belak-belak. Katanya wabak. Dak tu ni. Hang rasa bukan wabak, dia panggil babak. Dak tu ni. Tu. Habis. Tu kalau gitunya para keluarga Nabi ni yang sampai ni sifat bagi keluarga Nabi. Artinya keluarga di sini lepas doa tadi masuk pula keluarga nak menyata dengan sifat ni, keluarga pada makam puji dia panggil. Bukan kita ni. Kita tak sapa ni. Melainkan kita tu kena usaha mujahadah. Boleh ke nak sapa? Boleh ke? Tu. Yang sampai mereka itu keluarga Nabi kepada beberapa pangkat yang tinggi. Tu balagud darajatil ula. Sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi, sampai bi'uluwi miqdarih, dengan tu orang panggil bos sababiyah. Sebab apa mereka boleh sampai? Dengan sebab itu bos sababiyah dia. Dengan ketinggian ini, dengan sebab ketinggian qadarnya. Qadar siapa? Qadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Nabi Muhammad tu tinggi, maka siapa-siapa di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk tinggi maqam dia dalam agama, maka dapat dia. Tapi tinggi-tinggi pun rutbatus siddiqina, sampai di martabat siddiqiyah. Itu paling tinggi sekali tu. Tak boleh gila lah. Atas pada tu tak boleh gila. Gitu puak tu nubuwah, rutbatun nubuwah, martabat kenabian. Mana boleh? Martabat yang paling tingginya ialah martabat siddiqiyah. Martabat orang yang istiwa'uz zahir wal batin. Sama antara zahir dengan batin. Macam kita tak sama. Zahir pakai serba saya kira lah. Batin lah lagi takut tanduk setan. Itu orang yang siddiqiyah di mana siddiqin? Orang yang sama zahir dengan batin. Mulut dia begitu, hati dia pula begitu. Itu lagu tu. Itu siddiqin. Dan segera pada menunaikan perintah Allah Ta'ala. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ketua bagi siddiqin. Abu Bakar As-Siddiq itu bila Rasulullah cakap gapo tak ada dia nengung. Iyo ni. Tak ada itu. Ya ke Rasulullah molek. Tak ada gitu. Gapo saja Rasulullah ya selalu benar lalu. Nah, macam peristiwa Isra Mi'raj ke? Situ tak dirapat maqam siddiqin tu. Dia kata apa? Kalau betul Nabi Abu Jahal tanya, percaya tak Muhammad cerita ini? Dia kata, kalau betul daripada mulut Muhammad, lebih pada ni pula usaddiquhu, pasti aku benarkan. Tu. Dan sifat Abu Bakar As-Siddiq, apa saja keluar mulut Muhammad, tak ada jarak satu saat untuk dia mikir dulu, tak ada. Ya selalu dah, betul selalu dah. Itu orang panggil orang maqam siddiqi. Macam kita ni bunyi azan relax dulu tengah hari dah. Makan nasi dulu tak apa, wajib muassak dia panggil. Wajib diluah-luahkan dalam waktu. Lambat lagi nak boleh maqam siddiqi. Itu maqam yang paling tinggi tu. An'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Lepas para nabi siapa? Siddiqi. Macam mana kita boleh sapa tu? Dengan sebab tingginya maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama-ulama di kalangan umat Nabi ni kata Nabi,
ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ada ulama umatku tu seperti para nabi Bani Israel hak tidak jadi rasul. Seperti bukan setara dah. Mana seperti? Tinggi tak tinggi? Tiba-tiba mari orang lah ni dia kata dapat mimpi 80,000 di kalangan umat nak ulama ikut Dajjal. Puh, hebat. Ai mana kita? Nah, 80,000 ulama ni ikut Dajjal. Ulama mana tu? Aja sebut nama 80,000 ah. Nak tahu siapa? Tanpa disadari orang cakap lagu ni, dia automatik menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal ulama umat Nabi sangat hebat. Sangat hebat. Tak ada ni. Tak ada di kalangan ulama umat lain seperti ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Nah, tiba-tiba ulama 80,000 ikut Dajjal. Oh, bodohnya ulama umat Nabi. 80,000 ramai ni weh. Nak Rasulullah, nak Nabi berapa tu? Kalau nak sepakat untuk dusta nak ikut Dajjal. Dajjal ni orang panggil dusta lah. Kazzab. Ad-Dajjal mana al-Kazzab. Nah, itu mana? Pendusta. 80,000 ulama ni orang alim. Nah, seorang ulama dipanggil alim, ramai-ramai dipanggil ulama. Mana? Beberapa ramai orang-orang yang alim di kalangan umat Nabi. Tapi berapa? 80,000 nah. Ikut Dajjal, ikut hak bodoh tu. Hak penipu tu. Allah, kalau ulama 80,000 boleh ikut Dajjal, apa kalau hak tidak ulama, hak alamat? Apa nak? Hak alamat macam kita ni berat benar lah. Petai lagi lah pembela Dajjal. Nah, penjilat Dajjal, pemikul Dajjal atas belakang. Siapa yang cakap lagu tu? Berat tu. Nah, kalam tu kalam marduk ditolak. Hak Nabi sebut 80,000 ikut Dajjal tu fok Yahudi. Nah, hak pakai serba Thailand Siah ni. Nah, tu hak 80,000 atau 70,000 atas satu riwayat yang mengikut Dajjal. Nah, pada Dajjal mana ada. Orang lain ni berahi kalau kecek pasal Dajjal, konspirasi dekat osgah lalu. Kalau ngaji sifat 20 mengatuk tidur kro. Ngaji bab rukun syarat maya ngatuk wah menyadar dinding lekat pos Spiderman dinding. Nah, tapi kalau kecek bab sekarang Dajjal sudah muncul, berada di kemah ustaz ni. Nah, cuba tuan-tuan tengok di duit tuan-tuan. Ada tak mata beli tiga segi kau berapa? Ini menurut berahia ni. Orang ni berahia orang lain ni. Biar akidah dia tak tahu menatang apa pun. Akidah dia sendiri tak selamat. Akidah dia pun bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah dia dia tengah duduk dalam ekon ni. Akidah dia tu i'tikad ekon yang memberi bekah pada sejuk. Dengan kerana ekon kita dapat sejuk. Dengan tabiat ekon dapat sejuk. Dengan tabiat kipas kita dapat angin. Dengan kerana apa? Kipas kita dapat angin. Kerana lampu kita dapat cahaya, cerah. Tabiat lampu kita dapat cerah. Akidah tu sendiri kafir kupur dah. Wa man yakul bi tab'i au bi illah fazaka kufrun inda ahli millah. Tak ada ngaji. Orang ngaji sifat 20 tak boleh ngaji etika ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh. Apa cara hadaja tu bik waktu tu bik kau ni. Tu segar putih mata. Pah lah kali siapa? 80,000 tu. Ulama-ulama yang cocok waxing itulah pengikut Dajjal. Selesai masalah. Tu. Jadi kalau kita tak mau cocok, tak usah cocok gitu ya. Nah, waxing ni bagi orang nego ke. Bagi orang nego, dia buat baru, dia buat upah. Lagu itulah. Nah, nak laku dia suruh kita cocok. Nah, jadi kalau dia mau tak cocok, tak usah cocok. Tak semestinya hak cocok tu ikut Dajjal. Nah, tu lagu tu. Karena yang memberi bekah pada manfaat mudarat ialah kudrat Allah. Lagu tu. Kita duk pakai goni ni, pakai 10 lapis sekalipun kalau Tuhan nak kena COVID kena. Gitu. Ya itu ni. Apa-apa pakai juga. Ikhtiar, usaha yang tidak langsung kita i'tikad menyelamatkan daripada COVID. Nah, ndak. Kalau kena enggak. Nah, jangan kata sanitizer tangan, berendam swimming pool dalam sini sanitizer tu lah ni. Hand sanitizer tu bukan setakat pasang, berendam swimming pool. Kalau tu hendak kena COVID kena juga. Patutnya berapa duk sungguh sangat sanitizer lah nah.
Tulah ni ada hak sembuh pula. Nak masuk sembuh. Nak masuk rumah tu ada macam pistol kan? Sembuh. Ikhtiar usaha basah. Bukan kita etika hak tu yang memberi pelindung yang sehat dah. Sama apa? Makan Panado, cocok vaksin, kau makan kismis, kau makan habatus sauda. Bukan benda tu memberi sehat, memberi sakit dah. Lepas tu sebatas ikhtiar usaha. Di sisi kita makan Panado, Tuhan jadikan sehat. Boleh tak kita makan Panado tak sehat-sehat? Boleh. Sebab tu orang mukmin makan Panado boleh selari pun tak sehat. Dia tak pergi bakar kira Panado. Tidak kata cegak duk pegang bubuh simuh minyak bau bakar. Nate Panado celaka habis lari aku makan. Duk demen-demen lagi dah ni. Ndak, tu bukan orang mukmin dah lagu tu. Nah, orang mukmin ikhtiar. Ikhtiar berubat di doktor, ikhtiar ubat di bomo, ikhtiar ubat di tradisional ni. Ustaz kau baca tawa kau berapa? Ikhtiar. Yang menyembuh tu siapa? Allah. Di sisi kita ikhtiar. Di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang. Di sisi kita pasal ekon, Allah jadikan sejuk. Di sisi kita pasal lampu, Allah jadikan cerah. Itu etika Ahlussunnahnya. Nah, bukan dengan ekon Allah jadi bukan. Besok mana di sisi dengan tu kena mengaji tauhid itu. Nah, ni lu sibuk kau konspirasi Dajjal. Dajjal bengong jadi. Mana aku dipersalahkan? Aku belum tubik lagi ni bengong. Dah sungguh. Dajjal ni dia tu bukan duk mari mata sebutir bodoh begitu. Kalau mata sebutir bodoh begitu, senang jupuk tembok lalu mampu. Dajjal ni tu atas rupa yang cantik, paras, wajah yang tampan, hebat dalam berbicara, menyeru dengan slogan-slogan khairat, kebaikan, membangun bersama Islam dan bersama dengan kebajikan. Ikutlah slogan-slogan dia tu. Masya Allah. Itu siapa orang ikut semua atas muka bumi ni. Mempunyai karamat, macam wali. Lama-lama dia mengaku Imam Mahdi, lama-lama dia mengaku dia Nabi Isa. Sehinggalah satu hari dia berkhutbah Jumaat. Khutbah Jumaat kata nak ihzaru, waspadalah kalian, takutlah kalian an Masih Dajjal laknatullah. Dajjal ni dia memperingatkan tentang Dajjal yang dilaknat oleh Allah. Dia laknat diri sendiri ni. Akhir khutbah tu baru dia mengaku ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Ketika mengaku aku Tuhan itulah barulah buta mata kanannya, putus telinga kirinya, tertulis kafir di dahi, kufur atau kafir di dahinya. Boleh dibaca walaupun orang itu buta huruf sekalipun. Situ baru start fitnah Dajjal. Hari pertama setahun. Sehari pertama Dajjal setahun. Bukan boleh semaya 5 waktu, kena kira. Pakal tu tak ngaji pekah. Nak semaya mana sehari tu? Masa mengaji pekah, tok guru ngajar pekah kita tidur. Tu biar dia basing nekat dia pos Spiderman. Kacau konspirasi segar. Lepas tu kalau hari pertama Dajjal mari, sekat matahari. Stop. Matahari tak gerak. Separuh bumi tak ikut Dajjal, kemarah habis. Tak ada seping roti boleh makan. Tak ada sebutir beras boleh makan. Mereka semua kena mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Itu. Sehari setahun. Maka kena semaya setahun. Kena kira, kena ngaji pekah. Hari kedua sebulan. Ketiga seminggu. Lepas tu barulah seperti hari-hari kita sekarang 24 jam sehari. Itu. Pasal tak ngaji. Duk sibuk kau Dajjal ni ngaji pekah tauhid tasawuf dah. Duk sibuk kau Dajjal mari dah tu yang Dajjal. Ini konspirasi Dajjal. Bawa mari Dajjal baru ngangok. Sudah nak maya mana? Zikir tak pernah. Orang ngatik pun kita letih. Tak tahu makna la ilaha illallah. Makanan ketika tu ialah zikrullah. Ayyut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah. Apakah makanan yang dijadikan oleh Allah untuk orang mukmin pada zaman tersebut? At-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan ketika tu tahlil. Ya tahlil. Halala yuhallilu tahlilan la ilaha illallah. Itu. Pak kita la ilaha illallah lembek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama menata tu iman ni la ilaha. Lembek lagu tu. Sibuk ke Dajjal. Atau sungguh la ilaha illallah. Makna tak tahu gapo satu. Nafi gapo, isbat gapo. Penat lah.
Kalau pun kenyek sedawa lepas la ilaha illallah, bukan sebab la ilaha illallah. Bedah nasi kerabu 3 pinggir lepas la ilaha illallah tu. Ni hak tu sebab sedawa tu. Nah. Macam mana kalau kita tidak buat persiapan? Sebab tu tak payah duk sibuklah kau. Macam-macam dah mahim dah tu. Tahun 2024 Dajjal akan timbul. Nanti ni. Kalau umrah disekak tahun depan kiamat akan berlaku. Oh, ni beraya kan dia. Masya-Allah. Sampai satu tahap tu ada tok guru konspirasi, bila tak berlaku benda dia ayat tu dia kata Quran silap. Quran pula hak salah. Ni bahaya ni. Bola tak usah duk serabutlah kau kiamat bila kau gapo tu hijau Tuhan berlaku. Nah, kita hamba ni buat kerja hamba. Nah, ngaji tauhid untuk betul akidah kita biar benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngaji fiqh supaya amal ibadat kita sah. Nah, tu munakahah kita sah, muamalah kita sah. Nah, ngaji tasawuf supaya hati kita bersih, suci dan berakhlak dengan akhlak mahmudah. Nah, itu orang panggil ngaji agama lagu tu. Habis itu wa ashabihi. Minta lagi selawat salam tu turun di atas dan segala taulannya. Minta selawat rahmat dan sejahtera tu turun di atas segala taulan. Taulan ni mana? Teman, sahabat. Dalam Quran tak ada selawat di atas sahabat. Dalam hadis pun tak ada selawat di atas sahabat. Sudah. Ambil mana ni selawat atas sahabat ni? Ni boleh ni buah ni. Kalau jenis ada ustaz kata jangan kita buat apa yang tidak ada dalam Quran dan hadis yang sahih. Dia menyengit mulut dia ni. Kalau dia sebelum itu berucap Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Akak tanya dia tanya, ustaz, selawat salam di atas keluarga ada dalam hadis walau tak ada dalam Quran. Selawat salam di atas Nabi sendiri Quran hadis pun sebut, tak ada hal lah. Wa ashabihi, atas sahabat Nabi Quran tak ada, hadis pun tak ada. Jangan kata waman walah di atas sahabat Nabi. Quran mana dalil? Hadis mana dalil? Ada tak? Tak ada. Sudah. Lepas tu boleh lah selawat atas sahabat. Inilah ulama kita ambil di atas jalan qiyasun aulawiyah. Qiyas yang lebih utama. Mana? Kalau di dalam hadis Nabi ajarkan kita selawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Sedangkan kedudukan keluarga Nabi itu sampai hampir kiamat wujud. Keluarga Nabi sampai hampir kiamat wujud. Nah, sebelum nak kiamat Tuhan akan mari ke hantar angin yang sejuk, mati habis orang-orang hak boleh mengucap la ilaha illallah atau boleh sebut Allah Allah. Bangun pagi esok tak ada seorang dah hak boleh mengucap la ilaha illallah. Lepas tu tinggal hak kapi-kapi belaka, barulah mang lari ke barat, naik mata ikut barat tu tutup dah pintu taubat tu hampir kiamat dah tu. Hampir kiamat dah. Jadi keluarga Nabi itu sejak daripada Nabi diutuskan sampai hampir kiamat, bukan sampai kiamat. Dekat-dekat kiamat tu tak ada dah keluarga Nabi. Sebab tak ada orang mukmin. Tu orang mukmin ni keluarga Nabi lagi. Walaupun pada makam berdoa. Orang panggil keluarga fi maqamid doa tadi. Mukmin asi. Kullu mukminin walau kana asiyan tadi. Semua orang mukmin walau kaki maksiat. Maka keluarga Nabi tak dapat berdoa. Kalau keluarga Nabi pun Nabi ajar untuk berselawat dan mengucap salam. Sedangkan keluarga Nabi ni makamnya luah, mana? Kedudukannya sampai hampir kiamat ada. Sahabat Nabi ni tak ada dah lah ni. Walaupun dia tu mimpi jumpa Nabi, walaupun dia jumpa Nabi dalam jaga, dia bukan sahabat. Sebab apa? Sebab sahabat tu man laqiyan Nabi. Siapa hok berjumpa dengan Nabi? Ai fi zamanin Nabi, fi hayatin Nabi, pada masa Nabi hidup, mubasyaratan, langsung jumpa berdepan gini. Dalam majlis boleh berkhitab atau majlis yang boleh ta'aruf, boleh berkenal-kenalan. Wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi. Wa mata ala zalikal iman fahuwa sahabiyun. Maka dan mati di atas keimanan tersebut, maka itu adalah sahabat. Ada lagi tak sahabat dah ni? Ada? Atau kawan jumpa Nabi ada kan?
viral dalam Facebook tu. Jumpa Nabi dalam jaga. No. Ini sahabiah tu. Lah, sahabat perempuan. Nah, kenapa? Walaupun jumpa Nabi ke dakwa dia, kalau dia dusta nerakalah dia. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta atasku, maka dia menyediakan tempat api neraka. Jangan main-main. Nah, nak mimpi jumpa Nabi pun payah. Kita cerita dah ke dulu? Ada tak kita cerita? Kau tak ingat dah? Ada satu pondok madrasah tu, nah, orang mengaji situ seminggu sebulan mesti mimpi jumpa Nabi. Tapi ada satu orang pemuda duduk mengaji situ bertahun-tahun tak boleh mimpi jumpa Nabi, tak jumpa Nabi. Dia mengadu ke tok guru dia, tok guru, macam mana orang lain mimpi jumpa Nabi, hamba seorang tak boleh. Tok guru kata, nak jumpa Nabi, nak mimpi. Nak mimpi ni bukan jumpa gini, bukan yaqazatan. Nah, bukan yaqazah, manaman, mimpi. Tok kata boleh, esok ikut aku pergi makan kenduri. Syarat tak boleh minum air. Oh. Esok pagi pergi bawah makan kenduri 10 tepak. 10 tepak makan saja, tak boleh minum air. Lagu mana rasa? Makan saja tak boleh minum air, rasa mana? Bila balik malam tok guru besar, jangan minum air. Masuk pondok terus tidur, insya-Allah mimpi. Oh, dia taat sungguh, balik-balik berlari masuk kat tidur selalu. Nak mimpi jumpa Nabi, rupa-rupa mimpi minum air. Seluruh dunia ni kering. Sebab apa? Sebutir bumi dia seduh air. Dahaga dak. Tu esok pagi dia kata tok guru aku nipu binatang aku celaka. Dia jumpa tok guru boh kata aku tak mimpi jumpa Nabi semalam. Mau mimpi apa? Mimpi minum air laut kering aku ni. Pasal apa mimpi minum air? Mau nak mimpi jumpa Nabi ke? Nak mimpi jumpa Nabi. Lepas tu muat ke apa mari? Ya pun ingat. Start mula-mula makan tempat kenduri pertama tu, napah demi napah. Air sampai nak tidur betul ingat ke air. Maka masuklah dalam mimpi air tersebut. Kata lagu itulah orang nak mimpi jumpa Nabi Muhammad. Bukan senang. Ini dia dakwa kata mimpi jumpa Nabi Muhammad lah, jumpa Nabi Muhammad dalam jaga. Aduh, hebatnya dia. Tu adalah ke mana pun nak sini. Maka sahabat dah. Dah, bukan sahabat. Tu makam sahabat ni makam yang tinggi, khusus. Sebab itulah wa ashabihi, waw tu dia panggil waw min atfil khasi alal ammi. Waw pada kata wa ashabi itu dia panggil waw daripada bab mengatafkan yang khas di atas yang umum. Mana umum? Keluarga Nabi itu umum. Mana khas? Sahabat Nabi itu khusus. Kalau gitu selawat salam ni Nabi ajar selawat salam kepada keluarga Nabi, sedangkan keluarga Nabi itu sampai hampir kiamat pun ada, maka mimbabil aula boleh berselawat ke atas sahabat-sahabat Nabi, tetapi mesti diiringkan dengan selawat kepada keluarga Nabi. Sebab Nabi tak ajar kan? Sebab tu tak ada orang Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Umar sallallahu alaihi wasallam, bid'ah mana pula kalau kita sebut nama sahabat sunatnya taraddi. Taraddi itu radhiyallahu anhu, doa redha, karena mereka tu radhiyallahu anhum wa radu an. Tu hal tak dah daripada makam dia makam radiyah mardiyah. Nafsu mereka tu radiyah mardiyah dah. Itu. Tu kalau kita sebut sahabat seorang-seorang radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita iringkan dengan selawat kepada keluarga Nabi, sunat juga kita selawat salam kepada sahabat Nabi, kerana mimbabil aula. Itu dia panggil qiyas. Jadi sebab tu masadir ahkam syar'iyyah ni bukan Quran hadis saja. Quran, hadis, ijma'ul ulama, qiyasul fuqaha, qiyasus sahih, qiyas yang tepat, yang betul, yang disepakati. Tu jangan main wah Quran hadis aja kan. Lama rasa mana Quran hadis? Tak ada. Dan atas segala taulan sahabatnya, sikit lagi dah. Sahabatnya taulannya Nabi ni yang gilang gemilang. Tu yang cerah cuaca, yang bersinar-sinar. Mana tu gitu? Gilang gemilang ni maknanya bersinar-sinar. Hal keadaan mereka itu sahabat Nabi segala bintang penunjuk. Panjang dah ni.
seperti segala bintang penunjuk. Ini dia panggil tashbih baligh, dia panggil. Kita berhenti situ dulu. Wa ashabihi lah, dan segala taulannya. Kita berhenti situ dulu. Sebabnya nak syarah tentang sahabat ni, biar kita tahu kedudukan sahabat, jangan main-main. Tuh, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, la alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Itu adalah hadis bu. Kita sambung situ nanti. Dan segala taulannya, yakni sahabatnya, sahabat Nabi yang gilang gemilang. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada. Hebat sini tak ada soalan. Faham belaka dah Zain. Kalau kalau buat presa ni cerak-cerak orang panggil tambah belaka dah. Takut tak ada soalan tu sebab tak payah ajak di awal gitu. Tu lagi berat. Beres dah, tak ada deh. Tak masuk ngaji lagi ni, tak tanya buat relax-relax sudah dah. Sebelum kita berdoa ni, hamba nak umum sikitlah. Jadi kos pembinaan pondok, ada modok wakaf tu lah, RM30, RM50. Surah ni pun ada juga jemaah-jemaah wakaf tu. Alhamdulillah kita berjaya lah deh. Kita bukan hamba. Kalau hamba baik guna duit hamba sore sejuta beli tanah dah tu ni. Hamba tak ada duit. 50 ya tu ada lah. Apa malam ni 150 ada lah 150. Jadi kita berjaya. Sama-sama lah maksudnya. Semua jemaah hak mana wakaf RM30, RM50, 100, kita berjaya dah dapat 2 ekar tanah. 2 ekar tanah. Bukan seekar 2 ekar. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita nak membina lah, nak buat progres. Harga semua sekali, masjid 2 tingkat muat 500 kan. Asrama 2 tingkat, pondok-pondok kayu untuk pelajar-pelajar senior, dan rumah semedi untuk pondok orang tua. Pondok orang tua pun kita nak buat agak. Sebabnya ada orang telefon nak atam mok dia, nak atam mok tua dia. Ni Allah ni tak boleh lah kata tunggu nanti siap lah, bila tak tahulah. Rumah-rumah guru, maktabah, perpustakaan, pejabat, ofis, koperasi, rumah mudir, rumah timbalan mudir, semua sekali itu RM9,434,952 Malaysia, bukan rupiah dah, ringgit Malaysia. Tak tahu bila lah nak boleh kau cukup RM9,434,952 tu. Tu tak tahulah bila. Pakat-pakat tolonglah. Sebar-sebar. Cuma lah ninya kita nak untuk membersihkan hutan ada sikit. Hutan tu, ya tanah tu, ya daripada depan ni, ya jadi naik bukit gitu. Jadinya ada hutan sikit atas ni. Kita nak bersih hutan ni, kita nak ambil tanah hak tinggi ni, mari tambuk sikit depan ni, biar jadi tidak terlalu nyenyek ni, biar comel lah sikit. Biar seimbang lah. Itu dengan sewa apa kereta menanti apa dah besar tu, tak ingat semua, sebut semua tiap-tiap malam. Gapo? Gapo dah? Convis apa? Escobeto. Escobeto nak sebut nanti tu payah. Escobeto. Nanti Escobeto tu mahal weh. Go tu deh. 700 800 sehari. Tu. Mahal. Jadi kita tu tak boleh sehari nyanyi ambil sehari. Kena hujan ke apa kerja tak buat, bayar kena bayar. Jadi terpaksa kena ambil sebulan lalu lah. Kalau nak bersih hutan, nak tambuk ke apa semua tu akan masa ke 3-4 minggu juga, kat sebulan juga lah. Jadi jumlahnya 50,000. 50 RM 50,000. Lah ni kita ada 20,000, ada baki lagi 30,000. Jadi tabung malam ni tu jangan letak RM30 lah, letak 30,000 selalu. We settle lalu. InsyaAllah. Mudah-mudahannya berjayalah kita mendirikan pondok tu insya-Allah. Jadi saya esok hak mana tua-tua tu. Masa muda tak ada nak ngaji, sibuk cari kereta dah. Titik apa? Boleh mari duduk pondok kita. Ngaji boleh. Wirid boleh. Nak siap bekal untuk mati pun boleh. Kalau mati situ tahniah ada rizak kubur lalu, tahniah situ lalu. Insya-Allah. Tu jadi jangan kita putus semangatlah. Ambo kuat ni sebab pokok demo kuat. Kalau demo pun letih tak ekat ke
Kita orang hak ngajar pun jadi letih tak ikat agak dah. Tak ikat agak dengan 9 juta tu duduk setengah jam. Sejam senyap. Hai 1 juta pun setahun 7 bulan agak boleh. 9 juta berapa tahun? Hidup tak tahu bila dah ni. Tapi insya-Allah rezeki ni kita tak tahu kan. Mudah-mudahan dengan berkat doa ibu-ibu ayah-ayah ada sini kita tak tahu. Siapa-siapa nak hala degung selalu rezeki dapat sodah lalu mana tahu, kita tak tahu. Kita orang miskin ni lambung 9 juta tu besar. Bagi orang kaya tu 9 juta tu 9 riyal je. Bagi dia 9 riyal. 9 juta 9 riyal. Tapi kalau kaya pun tak ada terbuka hati nak buat wakaf. Buat pondok. Ada hak kritik pula. Apa dah buka pondok? Banyak dah pondok. Madrasah, sekolah agama. Pada cukup lah tolong hak tu. Restoran ada berapa dalam Malaysia ni? Sedap komen bodoh yang cakap gitu. Restoran hak nak penuh perutmu, hak tobek pula jadi tahik tu berapa butir restoran? Bukan sebutir. Banyak. Moga pilihan cita rasa orang ni bukan semua sama. Orang berahi makan restoran mamak. Apa tak berahi? Ada orang berahi. Pada cukup lah restoran mamak. Kamu tak berahi. Apa nak nego ke dia buka banyak-banyak tempat ikut dia lah. Moga orang bukan musuh orang. Ramai lagi. Cita rasa orang bukan supaya musuh orang. Ramai lagi. Ada orang tak berahi cara hamba ngajar. Dia berahi cara orang lain. Dia pergi ngaji orang lain. Ada orang berahi cara hamba. Puas hati dia ustaz maki ya Allah. Dia mari ngaji pondok hamba. Jadi kalau hok makan jasmani pun kita tak ada petika restoran nak buka berapa butir. Berapa yang makan rohani kita nak petika buka pondok berapa butir pun. Lah korang lah asal kau betul dia buat. Ngaji pondok sungguh ada silibus sungguh. Ada budak sungguh. Jangan nama pondok madrasah tak ada orang duk kutip derma yang ada. Tu tak sih tu. Tak sih tu. Nanti kalau hak sungguh tak ada hak. Jadi kita tu kalau tak sih sumber, tak sih wakaf, tak sih sedekah, tak usah tikap gapo. Jangan kita pula jadi orang panggil awal Tuhan. Tuhan kata orang suruh sedekah dia bagus. Kita kata tak bagus. Tuhan kata la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Tidak ada kebaikan yang kita duk cakap banyak illa melainkan man amara bi sadaqatin. Orang yang suruh orang sedekah. Kita kata suruh orang sedekah ni tak ada benda lain dah. Lagu Tuhan kau. Tuhan kata tak ada kebaikan melainkan orang suruh sedekah. Kita kata tak ada kebaikan duk suruh orang sedekah. Pula ada. Lagu Tuhan kau kan. Maka kalau kita tak sedekah, tak wakaf, tak infak, kita menyayang. Nak sipek 40,000 bubuh lebih duit molek lebuh batak, bakar rumah. Habis selesai 40,000. Lesak gitu. Ada? Betul tak? Kalau kita nak buat lagu tu buat. Jangan petika orang hok napok akhirat, nak sombong, nak wakaf. Napok dah sehat aku. Alhamdulillah dapat dah sehat tanah. Bangunan pula, bangunan. Tiap-tiap bulan aku wakaf 30 riyal. Tak apa. 30 riyal. Tak jadi 9 juta kata ada 30 riyal tu. Mudah-mudahan akhirat esok dapatlah orang panggil kesenangan. Apa? Syurga ganjaran berlipat kali ganda. Itu saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.